Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Dengan kurnia Allah SWT kita dapat bertemu lagi pada kuliah bulanan kita, yang mana alhamdulillah kita berjaya, Allah Ta'ala panjangkan umur kita dapat mengharungi madrasah Ramadan, dan sampailah bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima Ramadan kita, dan Ramadan itu berjaya menjana ketakwaan untuk kita semua insya-Allah. Dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mana sambungan dia? Kelakuan yang berlawanan, yang tidak berhimpun, dan yang bersalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tengah jalan. Dengan kelakuan perkara itu pada wakil dan dirinya, daripada adanya atau tiadanya, dan pendeknya atau panjangnya, dan umpama demikian itu kelakuan yang berlawanan. Di situ umpama kelakuan yang berlawanan. Kelakuan yang berlawanan, yang tidak berhimpun, yang tak boleh berhimpun dan berkumpul, macam hitam, putih, pendek, panjang, tinggi. Itu yang tak boleh berhimpun, yang dipanggil dalam istilah ulama usuluddin dipanggil al-mumkinatul mutaqabilan. Mungkin mutaqabilan. Iradat dia tentu ni, bila dia tentu pendek maka tidak panjang, dia tak boleh berkumpul. Kalau tentu dia hitam, tidaklah putih. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu. Mungkin mutaqabilan. Mungkin yang berlawanan ini ialah pertama wujuduna wal adamu. Ada kita dan tiada. Bila Tuhan tentu adanya, maka tidaklah tiada. Kalau Tuhan tentu dengan tidak, maka tidaklah ada. As-sifatu, sifat. Sifat. Azminatun, amkinatun, jihatu. Masa dan tempat dan pihak. Kazal maqadiru rawasiqatu. Demikianlah qadar, miqdar, qadar yang tertentu. Qadar panjang, qadar pendek dan sebagainya. Rawasiqatu yang telah meriwayat oleh ulama-ulama yang siqah, yang dipercayai. Ini di mana yang Syekh bakal sebut nanti. Itu yang disebut mungkin mutaqabilan. Syekh terjemah, kelakuan yang berlawanan, yang tidak berhimpun ni, yang tidak boleh berhimpun, dan yang bersalah-salahan, yang boleh berhimpun. Itu dia panggil ataf kepada yang berlawanan. Kelakuan yang berlawanan, yang tidak boleh berhimpun, dan yang bersalah-salahan, yang boleh berhimpun. Macam bulat. Bulat dengan panjang boleh berkumpul. Boleh berkumpul bulat dan panjang. Yang tak boleh berkumpul pendek dengan panjang. Tapi bulat dan panjang boleh. Bulat dan gemuk boleh. Macam umpama duduk. Duduk dengan putih ataupun duduk dengan kurih tu boleh. Apa dia mungkin yang berlawanan? Betah-betangan. Ini dia panggil badal daripada
kelakuan yang berlawanan. Apa itu kelakuan yang berlawanan? Dipanggil badal. Betar-betangan. Betar-betangan ni ataupun dipanggil lanjutan. Ini yang dipanggil kam muttasil. Betar tangan ni, lanjutan ni panjang, lebar, pendek, itu dia panggil betar-betangan. Ataupun diterjemah dengan lanjutan. Kalau Arab dia panggil apa Arab ni? Adalah istilah ilmu makulat. Tu. Betar-betangan dan qadarnya qadar betangan. Itu yang tentu atau lawan betangan dan qadar. Itu qadar panjang, qadar pendek, qadar tinggi yang tertentu ataupun lawannya. Kalau Tuhan tentu panjang, maka tidak pendek. Kalau Tuhan tentu pendek, maka tidak panjang. Betangan ini dalam istilah ilmu makulat dipanggil kam muttasil. Itu. Qadar panjang, qadar lebar dipanggil ard, lebar, tul, panjang, umuk, tebal dan dalam. Itu dipanggil betangan. Qadar ni qadar pendek, qadar kuih, qadar gemuk, itu qadar yang tentu atau lawan-lawannya, lawan bagi betangan dan qadar tadi. Kalau qadar panjang maka tidak pendek. Ini duk cerita yang Tuhan pilih kita, mencipta kita. Dia tak berkumpul sama sekali. Dan yang bersalahan dan bilangan atau lawannya lawan bilangan. Ini dipanggil kam mumpasil. Tadi kam muttasil, yang ni dipanggil kam mumpasil. Kita tak sampai lagi kam ni. Kam mumpasil. Ini bilangan. Kalau Tuhan tentu dua, maka tidaklah lawan dari dua. Ini bilangan. Atau lawannya lawan bilangan. Ini dipanggil kam mumpasil. Dan ada perkara itu, mana perkara wajib dan mustahil dan yang harus ini pada masa bagian-bagian. Hak yang iradat tentu. Adanya perkara itu pada masa bagian-bagian. Ini dia kena tengoklah. Kita tengok matan balik, sekira-kira bertentang dengan kelakuan perkara itu. Pada tempat pada masa bagian-bagian, pada tempat bagian-bagian. Mana? Seperti hari Khamis. Dan keadaannya perkara itu pada tempat bagian-bagian. Mana? Seperti Mekah dan lain-lain lagi lain daripada Mekah. Kalau Tuhan tentu hari Khamis, maka tidaklah hari lain. Kalau Tuhan tentu hari Jumaat, maka tidak hari Khamis. Ini adalah istilah ilmu makulatul asyarah. Masa ni dipanggil makulatu mata. Makulat mata dia panggil. Dia sampai begitu. Ilmu makulat ni sampai masa tu pun dia bincang. Ini masa. Sebab tu bila kita tanya mata ni kita tanya tentang masa. Mata jita, kita tak tanya aina jita. Mata jita boleh juga aina. Itu kalau kita tanya tempat. Masa. Sebab tu hak Tuhan tentu ni dengan iradat ini semuanya hak layak, yang layak kita terima, hak layak bagi makhluk.
Sebab tu Tuhan ni dia tidak bermasa. Sebab dia tentu kita ni dengan masa. Kan? Sebab masa ni, kalau ilmu makulatul asyarah, dia panggil mata. Mata ni terjadinya satu pekerjaan bagi sesuatu jauhar ataupun jisim dengan dikaitkan dengan masa. Itu dia panggil mata. Bila berkait dengan masa, kita akan sebut dengan mata. Kita akan tanya mata. Sebab tu mata ni, dia ada mata hakiki dan dia ada mata majazi. Mata hakiki ni, ataupun kita panggil masa yang sebenar-benar, iaitulah keadaan suatu perkara yang duduk dalam masa dengan tidak lebih dan tidak kurang. Sama sendat masa tadi. Macam kita kata gerhana. Gerhana bulan 1 jam. Dalam 1 jam tu, memang gerhana, berlaku gerhana penuh. Itu dia panggil mata yang hakiki. Kalau kita kata gerhana 1 jam, maka 1 jam tu gerhana. Macam kita sebut puasa 1 hari, itu memang penuh. Kita berpuasa pada siang hari, itu dia panggil mata. Siang hari itu dia panggil masa. Dan kita puasa siang hari itu penuh. Bukan kata kita puasa siang hari, masa zuhur kita berbuka. Tidak. Yang kedua, dia panggil mata majazi. Mata majazi ni, dia tak sendat. Masa kita guna tadi, dia tak padat. Macam kita kata, kamu mengaji lama mana? Setahun. 1 tahun tu masa. Mengaji lama mana? 3 tahun. 3 tahun tu, kalau kita cek tengok, bukanlah 3 tahun kita mengaji. Yang tak mengaji tu banyak. Yang tidur lagi. Mengaji pagi malam. Kita tak, kamu mengaji lama mana? 3 tahun. Itu masa, 3 tahun masa. Tapi adakah penuh sendat? Tak. Tak sendat, tak penuh. Itu dia panggil mata majazi. Ni sampai gini, kami mengaji sampai gitu, dia panggil ilmu makulat. Kalau mata yang sebenarnya macam gerhana selama 2 bulan, selama 2 jam, itu sendat, memang penuh dengan gerhana. Puasa 1 hari, memang sungguh 1 hari. 1 hari kita puasa. Siang, pada siang tu. Bukan sehari semalam, sehari. Itu memang penuh. Bukan kata asal kita tak puasa, kemudian kita puasa, kemudian tak puasa. Tak, puasa penuh. Itu dia panggil, kamu berpuasa selama mana? 1 hari. Itu dia panggil masa yang sebenar-benarnya. Kita manfaat penuh dengan pada masa itu. Kalau majazi, mata majazi, macam kita belajar selama 3 tahun, kan? Itu dipanggil bukanlah sebenar-benarnya. Kalau kita himpun masa kita duduk di universiti ni, kan? Kalau mengaji yang duduk saja ni, banyak duduk saja. Tak kira malam ni, kan? Banyak tu. Tapi bila tanya, 3 tahun. Tapi adakah nama bohong? Kan? Ni bicara lain pula ni, bab lain pula, bohong kadang. Mengaji lama mana? UM 3 tahun. 3 tahun tu bohong tu. Kira balik cuti. Kan? Lepas tu mengaji pula. Dalam UM sini tu mengaji pun tak lagi. Tak semesti lagi mengaji. Adakah bercakap bohong? Tu tak tahu, kita bincang bab lain. Tak nama bohong lah. Kita kena dalami sungguh. Tu kita sebut masa dengan jalan majas. Dengan jalan. Tapi kalau kita sebut mengaji sungguh 3 tahun tu, kita kosak tu hakiki macam puasa. Tu baru bohong. Tu dia bohong sungguh. Cakap bohong. Jangan memang 3 tahun sungguh. Tengok mengaji memang 3 tahun. Tapi sebenarnya bukan 3 tahun. Itu makna kita cakap mata tu mata majazi. Ni cara kita tengok Syekh Wan Ismail dia sebut ni. Tengok. Dia duduk faham makulat. Tapi kalau saya nak baca laju tu boleh masa. Tapi sebenarnya kita nak beritahu kata betapa hebatnya ilmu dia, kitab dia ni, dia sedang masuk bicara ilmu makulatul asyarah yang kita tak sedang. Saya hanya sebut ni supaya nak sedar kata dia sekarang lah ni kita sengah duk mengharungi ilmu makulatul asyarah.
Kalau nak cerita masa pula, masa tu apa pula, apa masa, itu jadi panjang. Sekali nak cerita jadi panjang. Kata setengah pergerakan falak, itu panjang pula dalam ilmu makulatul asyarah. Semua kita cerita majazi dan hakiki juga. Dalam kitab lama dia sebut mata ni hasil suatu pekerjaan bagi suatu jisim dengan dikait dengan masa. Bila berlaku sesuatu jisim, sesuatu benda yang berkait dengan masa, kita panggil dengan mata. Dia panggil makulatu mata. Tu dia panggil ilmu makulat. Makulatu mata. Hang kerja lama mana? Kerja seminggu. Kan? Kerja seminggu tak berhenti. Tu pun burung ke? Tak berhenti tu masa duduk kerja tu je. Petang malam berehat. Kan? Mengaji setahun dan sebagainya. Itu dia panggil mata yang hakiki. Dan mata yang hakiki ni dia tidak menegah daripada orang lain berkongsi pada masa itu. Macam sehari. Kan? Sehari kita puasa. Bukan nanti kita seorang. Orang lain pun boleh puasa dalam hari tu. Dia bincang pula. Boleh berkongsi tak boleh kongsi. Itu. Ini pada masa bagian-bagian. Seperti hari Khamis. Kalau Tuhan cipta kita hari Khamis, tidaklah pada hari lain. Dan keadaannya, perkara yang tersebut pada tempat bagian-bagian. Pada tempat bagian-bagian. Tempat ni apa? Kalau ilmu makulatu asyarah, dia panggil makulatu aina. Tempat ni bila kita soal tentang aina, makna kita soal tentang tempat. Aina taskun. Jangan kita jawab pula yaumul khamis. Kita aina taskun dia jawab masa. Aina taskun askun syahra. Sebulan. Bukan. Kalau aina taskun kena beritahu tempat. Itu dia panggil makulatu aina. Bila sebut tempat. Tempat ni, aina ni hasil sesuatu jisim pada sesuatu tempat. Berlaku terjadinya hasil sesuatu jisim di sesuatu tempat, maka dia panggil aina. Dia duduk di satu tempat, dipanggil aina. Dan itu yang dipanggil mengambil lapang. Disebut aina ni mengambil lapang. Aina pun begitu juga. Dia ada dua. Dia ada aina hakiki, tempat yang sebenar, dan aina majazi, tempat yang bukan sebenar. Kalau hakiki ni bertempat satu jisim itu sehingga jisim lain tidak boleh duduk tempat dia. Itu dia panggil aina bertempat secara hakiki. Macam kita duduk di atas kursi ni, siapa tak boleh duduk? Tak ada siapa boleh duduk atas kursi ni. Boleh duduk tapi duduk atas kita. Tapi duduk tempat kita tak boleh. Itu dia panggil aina yang hakiki. Tu. Jadi tempat tu qadar penuh dia duduk. Qadar penuh dia duduk ni. Ni kalau saya duduk ni qadar penuh, hak lebih tu tak kira lah. Hak saya duduk ni, inilah tempat saya yang sebenar. Dia ada aina majazi. Aina majazi ni kamu duduk mana? Duduk Kedah. Duduk Kedah tu akan kita duduk dalam Kedah tu seluruh kita orang lain tak boleh duduk. Duduk di mana? Saya duduk atas kursi. Duduk atas kursi tu dia panggil aina hakiki, tempat yang sebenar. Kalau kamu duduk mana? Saya duduk di Kedah. Duduk di Kedah tu bukan kita duduk seluruh seorang kita dalam Kedah tadi, siapa tak boleh duduk, tak boleh masuk. Tak. Itu dia panggil majazi. Adakah cakap bohong? Tak cakap bohong bila kita reti. Kamu duduk mana sekarang ni? Telefon. Saya duduk di rumah. Duduk di rumah tu adakah penuh kita dalam rumah tu? Tak. Kadang-kadang kita duduk kat bucu tu. Kadang-kadang kita duduk dalam bilik air. Tapi kita tu aku duduk di rumah. Lain aku duduk di rumah dengan aku duduk di kursi. Lain. Duduk di kursi tu dia panggil aina hakiki. Duduk di dalam rumah, duduk di Selangor, duduk di Kedah, itu dia panggil aina majazi. Syekh ni dia tengah sentuh.
dia duduk tengah sentuh ilmu makulat. Seperti Mekah dan lain-lain. Sebab tu kalau kita pergi makulat, makulatul mata, makulatul aina, makulatul kam, makulatul kaif, makulatul infi'an, makulatul ayyam fa'ilah, makulatul fi'li, makulatul kaif. Itu semua tu disebut apa? Ini semua hak makhluk. Jadi bila Syekh sebut ni mata masa mana ni, jangan tanya Tuhan. Tuhan masa mana, Tuhan di mana, jangan tanya. Ini kata Syekh pada sentuh ni, dia tu. Ilmu makulat ni jangan kait dengan Tuhan. Tu pesan. Ngaji makulat jangan kait dengan Tuhan. Dia ilmu tentang kita, ilmu tentang makhluk. Kalau kait dengan Tuhan kafir. Dia nak belajar tentang kita. Sebab tu bila sebut masa ni, hasil sesuatu di sesuatu masa, itu dia panggil mata. Hasil sesuatu di sesuatu masa, itu dia panggil mata. Sebab tu kita tak boleh tanya mata Allah, mata wujudullah. Kita tak tanya aina Allah. Kita tak boleh tanya aina Allah, kita tak tanya mata. Kita tidak boleh tanya lagi apa? Kamillah, berapa Allah. Kita tak boleh tanya. Sebab soalan mata, kam, kaif ni soalan kepada makhluk. Kalau kita ketiga ni tak tanya dah. Kita takkan tanya di mana Tuhan. Tapi kalau jawab di mana Tuhan, Tuhan tak di mana-mana. Boleh jawab di mana Tuhan, Tuhan tak di mana-mana. Nak tanya apa lagi? Kalau kita sengaja nak tanya juga Tuhan di mana di langit. Di langit bila dah nak jawab ni payah. Dia kau tanya lagi. Tuhan duduk di langit tu atas arah tu duduk tengah ke ujung kiri. Tak ni senang. Kalau kena orang pandai kena tadi. Tuhan duduk atas arah tu bila lagi? Duduk sedia kalau arah tu Tuhan cipta lah. Tuhan cipta. Sebelum Tuhan cipta, Tuhan duduk kat mana? Jadi nak jawab payah. Tuhan ni mana? Tuhan tak di mana-mana. Kalau dia nak tanya lagi, dia terus lagi. Kenapa? Kerana Tuhan yang memanakan mana. Dia tak faham, dia tanya. Tuhan yang memanakan mana? Apa? Tuhan yang mengadakan tempat. Jangan kita tanya Tuhan di mana tempat. Sedangkan tempat ni Tuhan yang mencipta. Makna bila Tuhan cipta, mana tempat ni dulunya tak ada. Kalau tempat ni pada azalinya tak ada, jangan kita tanya Tuhan duduk di mana. Kalau Tuhan duduk di mana di tempat, macam Syekh sebut itu, tempat tu sama ada dia ada menyertai dengan Tuhan. Dalam Al-Quran sebut dah itu. Menyertai mana? Tuhan ada, dia pun ada sekali. Makna sama-sama qadir. Ataupun Tuhan ada dulu, tempat baru ada. Maka masa sebelum tempat tu ada, Tuhan duduk di mana? Atau tempat ada dulu, Tuhan baru datang. Dia akan jadi macam tu. Walaupun bunyi belik, tapi sebenarnya dia macam tu. Kita faham sungguh kalau kita ni. Ni Syekh sebut. Walaupun dia sebut Makkah, ni bunyi ni senang. Batu Baqaratul Amani, kalau kita baca cara mudah-mudah. Pada masa bagian-bagian Haikameh dan lain, pada tempat bagian seperti Mekah dan lain-lainnya. Mudah. Kalau kita cerita pula masa tu apa dia, tempat tu apa dia, ni payah. Lepas tu kata Sayyidina Ali, wala yuqal liman ayyanal aina. Jangan disoal di mana Tuhan yang mengayyana aina. Ayyana ni yang menjadikan aina. Wala yuqal liman aina liman ayyanal aina. Di manakah bagi mereka yang ayyana, yang mengainakan aina. Tu yang saya terjemah secara harfinya macam tu. Jangan kamu soal di manakah mereka yang memanakan mana itu. Kalau kita terjemah mudahnya, jangan kamu tanya di manakah tempat mereka yang mencipta tempat itu. Sedangkan tempat itu dia yang mencipta. Jangan kita tanya di mana tempat si pencipta, sedangkan tempat itu dia yang mencipta. Saya pernah sebut, kan? Imam Abu Hanifah pada menyebut, dan ulama-ulama tasawuf ada menyebut, man taraka arba'an, kan? Kamulah imanu. Siapa-siapa tinggal 4 sempurna imannya. Tinggal mana? Tinggal kaif wa kam. Tinggal kaif dan kam. Tinggal daripada tanya kaif, betapa Tuhan, macam mana, lagu mana. Jangan kita soal. Kam, kamillah, berapa Tuhan? Tuhan ni berapa? 2 ke 3, 4? Dan tinggal daripada aina. Jangan kita tanya aina Allah. Jangan kita soal aina. Aina Allah, aina. Dan jangan kita soal mata. Mata Allah, mata wujudullah. Mata. Bila Tuhan ada?
Bila Tuhan tu, bila jangan tanya. Kita tinggal di soal tentang sifat dan macam dan berapa dan di mana, masa dan tempat. Apa tinggal soalan 4 ini, dia akan sempurna imannya. Man taraka arba'an kamula imanuhu. Kam wa kaif, aina wa mata. Dia tinggal soalan tentang kaif Allah. Dia tinggal daripada menyoal kamillah. Dia tinggal daripada soal aina Allah, dan dia tinggal daripada soal mata Allah. Kan? Mata wujudullah, mata bagian-bagian. Iman dia sempurna. Kalau tidak, orang ni kalau ditanya di mana Tuhan, dia tak reti lagi mana tu apa dia. Lepas tu dalam makulat dia berahah mana. Kan? Mana tu benda apa? Dia cerita apa itu mana. Kan? Hasil sesuatu perkara di sesuatu masa. Di sesuatu tempat. Tempat tu makhluk Allah dah. Hasil tu pula berlaku. Lagu mana dia boleh hasil dan berlaku? Tuhan tidak boleh hasil dan berlaku. Ada Tuhan bukan daripada hasil dan berlaku. Ada Tuhan sedia kala dan senantiasa. Kalau kita faham mata aina, kita faham tu. Dan kita tak akan terpelengong bila orang tanya Tuhan ni tak di luar, tak di dalam. Kan? Kadang ada yang pening lah. Ustaz ni kata Tuhan luar pun tak, dalam pun tak. Kalau Tuhan tak duduk dalam bumi, maka dia duduk luar bumi. Kalau Tuhan duduk luar bumi, maka dia tidak duduk dalam bumi. Tak, dalam bumi pun tak, luar bumi pun tak. Kita kena tahu apa itu dalam. Ilmu makulat ni dia bicara dalam tu apa dia. Dan kenapa kita boleh panggil luar dan dalam? Dalam bila nisbah. Kan? Nisbah. Kan? Nisbah. Bila saya duduk dalam dewan ni, maka saya duduk dalam dewan. Bila nisbah di luar sana, dalamlah kita. Kan? Kalau saya duduk di tengah, iktibar sana sini, saya tengah. Kalau iktibar di sana, saya depan. Kan? Kalau iktibar daripada sini, saya belakang. Kalau saya tengok di sana, saya belakang. Kalau tuan-tuan tengok saya daripada sana, saya depan. Kan? Kalau iktibar di atas, saya bawah. Kalau depan ada di atas, saya bawah. Kalau iktibar ada orang di bawah saya atas. Kalau duduk di bangunan yang tengah, itu dia panggil nisbah. Tuhan ada sebelum ada tempat, sebelum ada nisbah. Kana Allah kama kana. Allah ni ada dia macam dulu, kata Sayyidina Ali. Ada Allah macam dulu. Dia tidak terikat, tak terpengaruh dengan masa dan tempat. Sebab tu tak boleh kata dia di luar dan di dalam. Kanan pun tak, kiri pun tak. Kanan bila kita nisbah, sesuatu yang di kiri kita. Kiri bila kita nisbah, sesuatu yang di kanan kita. Bawah bila kita nisbah, sesuatu yang di atas kita. Atas bila kita nisbah, sesuatu yang di bawah kita. Faham? Dia panggil nisbah. Ni. Jadi bila kita tak pandai benda ni, kita nak tegur Tok dulu, Tok Lebay dulu, ustaz-ustaz dulu, yang pondok. Sebab kita langsung tak dalami benda ni. Kalau dia tanya apa tu masa, kita nak jawab tak boleh nanti. Sebab tu ya, orang dulu mengaji tak pelik. Tuhan ni di luar pun tak, dalam pun tak. Kita yang pasal cerdik tanya, lagu mana? Kalau Tuhan tak dalam bumi, maka Tuhan luar bumi. Masalahnya masa Tuhan ada tu, bumi tak ada lagi. Dan ada Tuhan ni bukan duduk di bumi ni. Dan bukan duduk di luar bumi, bukan. Dia tidak terpengaruh dengan tempat dan masa. Sedangkan kita duduk ni, jin pun ada kampung kita. Kadang di UM ni ada program jin. Tapi masa tu bukan nama UM lah. Kampung dia. Sedangkan makhluk lain boleh duduk di tempat yang sama. Macam kita hari ni. Lepas tu Tuhan dia duduk pada siang pun tak, malam pun tak. Sebab hari ni kita siang, tempat lain ada malam. Tempat lain ada yang dah tengah malam. Ada tempat lain yang masih pagi. Tuhan dia tak duduk pada negeri yang sekarang ni pagi. Tuhan tak duduk pada tempat yang sekarang ini di Malaysia ni yang sekarang ni petang. Tuhan tak duduk pada tempat yang sekarang ni malam. Sebab tu dia tidak terikat dengan mana-mana tempat. Sebab tu kita tak boleh kata Tuhan luar pun tak, dalam pun tak. Tuhan duduk pada siang pun tak, malam pun tak. Tuhan dengan dia. Ini kata hebat. Selagi kita tak tahu dia, habis itu macam mana, habis itu lagu mana, itulah sebenarnya hakikat kita tahu. Kalau kita kata aku tahu dah Tuhan ni mana, itu tanda dia sesat. Aku tahu dah Tuhan macam mana, itu sesat. Aku tahu dah Tuhan duduk di mana, itu sesat. Ni pok ajaran sesat banyak sangat. Seperti Mekah dan lain-lain lagi. Tuhan tahu ini. Bukan tahu main-main.
sebagai tahu dan nyata yang tiada menerima ia tahu akan tersembunyi dan samar atasnya Allah Ta'ala. Tak samar sekali-kali. Itu. Tahu dan nyata yang tidak menerima tersembunyi dan samar atasnya Allah sekali-kali. Macam Imam Ghazali sebut, sehingga semut yang hitam di malam yang kelam berjalan di atas batu yang hitam, kan? Allah Ta'ala tahu dan nampak. Dia tahu semua. Seperti jikalau bahawasa seseorang kita adalah ia pada wakil hidup 60 tahun. Pada wakil ini, pada hakikat dan realitinya, dengan iktibar taksis iradat, hidup 60 tahun di dalam taatkan Tuhan, 30 tahun pada negeri Mekah, dan mati ia seorang tadi, kemudian daripada 30 tahun dia duduk di Mekah pada negeri Melayu. Maka sungguhnya yang dia ni pada hakikatnya hidup umur 60 tahun, 30 tahun duduk di Mekah, kemudiannya mati duduk di tanah Melayu kita ini. Sesungguhnya bukan Tuhan baru tahu, hanya sungguhnya telah mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi dengan pengetahuannya, yakni dengan sifat ilmunya yang sedia itu akan orang itu, dan berkelakuannya orang tadi dengan itu kelakuan. Mana? Kelakuan 60 tahun taatkan Tuhan, 30 tahun kemudian mati di tanah Melayu. Tuhan tahu ni sudah sedia kala. Sedia kala ni azali lah. Sedia kala lagi dengan pengetahuannya yang sedia itu akan orang itu, dan berkelakuannya, bersifatnya orang itu dengan itu kelakuan. Mana? Taat di dalam itu masa dan itu tempat. Adakah Tuhan tahu sedia kala, kemudiannya Tuhan dah tak tahu? Tak. Sedia kala dan sentiasa. Ini sedia kala lagi dah, dia telah tentu dan telah nyata demikian itu. Ini dia panggil Allah kepada telah mengetahui. Tuhan tahu sedia kala dengan sifat pengetahuannya yang sedia itu akan orang tersebut, dan berkelakuannya orang itu dengan dalam kelakuan dalam itu masa 30 tahun dalam taat, dan itu tempat mana? Mekah. Dan telah nyata demikian itu. Telah nyata demikian itu. Demikian itu yang tersebut. Mana? Daripada kelakuan orang yang tersebut. Baginya Allah Ta'ala dengan pengetahuan Tuhan, dengan sifat pengetahuannya dan berpanjangan demikian itu nyata. Berpanjangan demikian itu nyata. Ni, nyata itu, mana nyata apa? Tuhan tahu tadi ni berpanjangan sehinggalah selama-lamanya. Ini yang kita panggil abadi. Azali kita sebut sedia kala, abadi ni yang kita sebut sentiasa, berpanjangan, ataupun sarmadi, ataupun dipanggil ma la yazal. Macam-macam istilah. Kita kadang-kadang kita tahu, kemudian kita lupa. Hak dulu kita buat, kita dah lupa. Dulu nyata di pengetahuan kita sesuatu benda, kemudiannya dah tak nyata dan hilang. Kita dah kunyanyuk dan sebagainya. Tuhan dia tahu sedia kala dan sentiasa. Ni macam hari ni kita nak berkumpul ni, bukan kemarin Tuhan baru tahu, bukan baru tak sat tadi Tuhan baru tahu. Tuhan tahu pada azali lagi dah.
Dan Tuhan tahu kita duduk di sini pada hari jam dan sekian ni, pada bulan dan tahun sekian-sekian, sampailah selama-lamanya duduk di pengetahuan Tuhan. Kita tak? Kita akan hilang pengetahuan kita. Hak kita buat dulu betul-betul, lah ni kita dah lupa. Aku pernah buat lah. Sampai dia lupa. Sedangkan dia sendiri yang buat perbuatan tadi, dia dah lupa. Tapi Tuhan sedia kala dan sentiasa. Ni jaga ni, berhenti takat tu. Dan berpanjangan, demikian itu nyata. Titik kat situ. Dia tak ada titik tu. Tadi kita nak baca apa? Nyata dan kenyataan. Jangan duk baca hari tu. Kalau ada orang baca hari tu, dia tak mengaji. Berpanjangan, demikian itu nyata. Dia kalau kita panggil demikian itu nyata tu, dia panggil badan. Kan? Demikian itu tu, dia nak kembali kepada nyata dah. Tapi dia kata demikian itu nyata. Nyata tu dia nak mentafsir demikian itu. Ini dia panggil badan. Berpanjangan, demikian itu nyata. Kalau Syekh nak sebut apa? Berpanjangan, demikian itu pun boleh. Mana? Demikian itu nyata. Tapi lah, dia berpanjangan, demikian itu nyata. Dia panggil badan. Titik situ. Itu dia panggil mubtada' balik. Itu permulaan. Mubtada' dia panggil. Dan kenyataan. Dan kenyataan tiada lenyap. Selalu. Bukan dia, nanti selalu. Tengok. Betul-betul tak apa. Dia atas lagi. Tak. Dan berpanjangan, demikian itu nyata dan kenyataan. Dah boleh. Dah bukan mubtada' lagi. Boleh baca lagi. Berpanjangan, demikian itu nyata dan kenyataan. Tiada lenyap. Ini dia panggil nak mentakkidkan berpanjangan kenyataan. Apa maksud berpanjangan kenyataan? Tiada lenyap. Kenyataan ni dia terkenal kepada rupa yang dinyata. Tiada lenyap suatu daripadanya Allah sekali-kali hingga kepada ketiadaan kesudahan. Tidak ada penghujung. Selama-lamanya Tuhan tahu. Sebab tu Tuhan tahu kita ni pada azali lagi dah. Dan sampai abadi dia tahu kita. Bukan bila kita mati ni Tuhan dah tak tahu dah. Tuhan dah dah hapus buang. Kita ni daripada pengetahuan dia dah. Tetap duk ada kat Tuhan. Ni yang saya sebut. Tapi tempat belajar ni je lah. Kadang-kadang orang tua-tua duk kata kita dengan Tuhan sama tua ni. Kan? Jangan silap faham lah. Sama tua ni, Tuhan tahu kita muka macam ni. Sedia kala masa dia duduk seorang-seorang dia. Masa dia duduk satu-satu dia. Muka kita macam ni hari ni. Macam tu lah duduk dekat dia dulu. Ada dia. Ada kita ni. Bukan kata ada dia, kemudian aku nak cipta simat tu. Dari mana rupa? Tak, bukan. Ada siap. Tapi kalau kita silap faham, sesat lah. Tapi kalau kita faham dia dah, tak ada salah apa. Kan? Dia kata kita ni sama tua. Sama tua bukan mana kita ada. Kita ada di ilmu pengetahuan dia. Sediakala ada Tuhan tak ada mula, ada kita di ilmu dia tak ada mula. Rupa kita macam ni, sediakala duduk kat dia. Sampai kiamat bila-bila, sampai yang masuk syurga, yang masuk neraka, duduk macam tu lah rupa kita, bukan berubah. Dia bukan baru nak tentu muka kita. Dan kita tua nanti, muka lagu mana, kita sendiri tak tahu ni. Kan? Kalau yang tua tak apa, yang muda, dia tak tahu ni muka dia tua lagu mana. Tapi muka tua kita tak tahu. Tuhan tahu dah azali dah muka tua kita lagu mana. Dan kita nak mati hari apa, Tuhan tahu azali lah di sisi dia. Kita duk tak tahu lagi. Sebab tu kita kadang-kadang jangan kita mudah nak menyesatkan orang. Tapi kadang-kadang dia nak uji kita. Tapi lah ni orang pandai nak menguji pun tak ada dah yang pandai. Saya ni orang Patani tanya. Hamba dengan Tuhan ni sama tua. Dia kata itu sama tua. Mujak kita mengaji juga, ya sama tua ni sebab di ilmu pengetahuan
di ilmu Allah, cik lagu ni sama dengan Tuhan pada sedia kala lagi dah. Betul dia dah. Bukan kata kita duk ada sama di Tuhan dulu dah, bukan. Yang silap faham. Kadang dia nak uji kita. Pergi jangan duk pergi ngajak kat masjid ni. Nak kena tangkap. Dia tak cerita kat masjid. Dia nak cerita kadang-kadang ada orang nak uji. Orang pandai-pandai. Kita mengajar tempat kita di Malaysia ni mengajar lagu mana pun tak apa. Kita nak bohong mana di belah Patani jangan. Di sana pun kita tahu kata kita ni alim tak alim. Dia duduk di bawah tu dia tanya kita siap. Soalan-soalan dia. Silap sini dia hambat turun. Tak mau turun tak ni duduk kula berdek. Nak mana? Mu nak turun kan mu nak kena berdek. Jangan main orang belah Patani. Lepas tu di sana orang nak bohong tak boleh. Tempat kita ni bohong lagu mana pun. Sana nak bohong tak boleh. Kadang-kadang hak duk main meniaga Tom Yam, Tuan Ali alim tu. Tapi duduk sana tak boleh. Tak boleh, dia tak alim duduk sana. Dia balik sini alim. Alpiah hafal tu pokok jual Tom Yam tu. Kita jangan lupa kita kadang-kadang hak duk meniaga Tom Yam tu. Alpiah hafal kadang kita tanya. Mu ngaji pondok mana? Alpiah hafal juga, alpiah habis juga apa. Tengok dia duk buat Tom Yam kat Malaysia. Bapa duduk sana tak laku. Duduk sana jadi tak alim. Sebab ramai lagi orang alim di sana. Belah Kelantan kan masih ada lagi. Dan ni macam-macam. Ni tarikat lah puan. Nanti nak sampai tarikat. Sampai Baghdad kita nak sebut. Yang saya tak mau sebut lagi tu apa. Nik Nazimuddin tu tak sampai tepat ni. Ni yang kesilapan pada air ni tak sampai tepat lagi. Kita tak mau cerita. Kesilapan pada air dan Tok D Skam dan Syekh Abdul Qadir Mandi dan lain-lain. Saya kata apa? Termasuk aku sekali. Dan lain-lain. Ada siapa-siapa jumpa kita tu sifat ilmu kalam, sifat kalam Allah daripada menghuraikan kesilapan pada dan Tok ni Syekh Abdul Qadir Mandiri dan Tok D Skam dan lain-lain. Itu nanti dulu. Saya tengok dia kata ustaz aja tak nanti dulu, tak sampai Baghdad. Tu sedialah ni saya Tok Petani tu sedia dah nak panggil dah pergi bincang. Sama ada di tempat dia ataupun di Patani. Saya jadi orang tengah. Kami nak buat di Kedah tapi tak ada keputusan ni di Pondok Sik. Tu saya kata kalau tak jadi juga kami nak buat di Patani. Suruh dia panggil pergi. Suruh dia pergi. Saya kata panggil juga. Dia tak pergi, kita cat dia pengecut. Kalau dia pergi, sakit. Memang sakit punya. Tu. Memang kitab tu kalau kita baca memang kita nampak hebat. Tapi kitab tu Tok Guru faham kok kanan, dia faham kok kiri. Ni masalah. Dalil yang sama, kitab yang sama, Tok Guru faham kanan, dia faham kiri. Ni masalah. Ni yang Pak Tu pandai selalu pesan. Kita mengaji bahasa Arab biar kita reti Melayu. Kita bahasa Arab kita pergi nak bagi reti Arab yang kita faham, kita cuba nak mentafsir cara kita. Tak boleh. Kadang-kadang maksud dia lain. Bagi dia kata berkata-kata tu sama. Tuhan berkata sentiasa tak berhenti. Ni jadi masalah. Tapi tak apa, biar dulu. Dan kita pun tak mau teruk dia pergi kata sampai kesilapan kan. Tak apalah, biar dulu. Di dalam tu sampai kebengongan pada sampai ada dalam tu kebengongan. Tapi saya kata mungkin bengong tu bengong Indonesia kot. Tak layak seorang orang pondok kata pada ni bengong. Mungkin bengong Indonesia. Saya bengong kan. Mungkin bengong tu macam tu lah kat barangkali saya kata. Tok rumah pak mentua saya marah makin dia. Tok saya jujur kita pergi jumpa hari Selesik. Kita kena bincang hari ni juga kena pergi. Bulan puasa. Marah tok marah tengok sebut kata kesilapan pada ni. Pada ni siapa? Orang alim sungguh. Syekh Abdul Qadir Mandiri guru bagi segala gurunya duk ada. Baik. Seperti jikalau seseorang habis. Maka sesungguhnya tadi ni betul lah ataf. Nyata dengan tu ataf ni bukan mubtada lagi. Di sini yang kata kita mengaji sungguh. Berpanjangan demikian itu nyata dan kenyataan tiada lenyap sesuatu daripadanya Allah sekali-kali hingga kepada tiada kesudahan. Tidak ada penghujung. Kenyataan ni nyata orang tadi hidup 60 tahun, 30 tahun dalam keadaan taat di Mekah kan. Kemudiannya mati di tanah Melayu, itu makna kenyataan.
Itu. Sebab tu kita kadang-kadang kita tak tahu. Kita ni bukan tahu ni. Kadang-kadang kubur kita nak duduk di Mekah. Mana kita tahu? Kan? Kita tak tahu. Pergi buat umrah ataupun pergi buat haji, mati sana. Ada kadang-kadang tu orang Mekah mati duduk sini. Kan? Mati sini. Ada mak nak tok menakan saya sini. Duduk Mekah ada orang-orang Mekah, dan dia kata aku tak mau mati di tanah Melayu. Nah, tak mau mati di tanah Melayu. Kalau pasal nampak aku sakit, buat hantar pergi Mekah. Kan? Ayo. Kalau siapa kenal isteri pada Tunggu Haji Saleh, pondok penanti Haji Saleh nanti. Sampai tak ada apa hari meninggal. Tak ada sakit, tak ada apa, tak ada balik. Dia simpan di Malaysia. Dia kata dia tak mau, kau boleh nak mati di Mekah. Kalau sakit pun, kalau tak boleh ni, dia tak mau balik. Tapi nak jadi, kan? Di ilmu Allah Ta'ala lagu tu tuan. Lagu tu lah tuan tu. Kita tak tahu. Ni nak mati di Ukraine, siapa tahu? Kan? No. Kalau tahu mati di Lautan Hindi, siapa mau? Kita pun tak mau. Tapi nak mati Lautan Hindi, Tuhan tentulah kalau betulnya. Nampak lagu mana? Adakah Tuhan baru rancang tu nak mati di Lautan Hindi, nak mati di Ukraine? Tak. Sejak pada sini. Bila lagi? Bukan 1000 tahun, bukan 1000 tahun. Asali ada Tuhan, ada dah. Lagu mana rupa kapal terbang tu nak meletup, duk melayang nak meletup tu, asali dah duk ada kat Tuhan. Ni hang orang tua kata sama tua ni, itu maksud dia. Bukan kata sama tua tu ni tak. Kalau kita faham silap, Pak kafir juga. Kafir kita silap faham. Sama tua bukan mana kita ada Tuhan, ada tak? Ada kita, rupa kita begini, ada di Tuhan sedia kala. Adanya Tuhan tidak ada mula, ada rupa kita di dia tidak ada mula. Sampai ke bila-bila. Ini. Itu maksud dia. Dan sedia kala mengetahui. Ni baru mubtada. Dan sedia kala mengetahui, dan nyata dengan pengetahuan itu dikatakan takluk ilmu yang tanjizi qadim. Dan sedia kala mengetahui, dan nyata dengan pengetahuan itu, Tuhan tahu dan nyata di Tuhan, di ilmu dia sedia kala itu, itulah dikatakan takluk ilmu yang tanjizi qadim. Dia panggil takluk tanjizi qadim. Tanjizi lulus sedia kala lagi dah. Apa makna lulus sedia kala? Tuhan tahu sedia kala dah. Keadaan kita nak mati bila, nak lahir bila, lagu mana rupa kita, di mana nak mati, di mana nak mengaji. Tuhan tahu sedia kala. Ini dipanggil takluk ilmu yang tanjizi qadim. Apa makna tanjizi? Lulus. Apa makna qadim? Sedia kala Tuhan tahu. Lulus itu sedia kala. Ini yang dikatakan takluk. Takluk inkishaf. Ini dipanggil maf'ul mutlaq. Dipanggil masdar. Takluk yang tanjizi qadim akan sebagai takluk inkishaf. Jadi soalan kita kata apa? Ya ta'allakul ilmu, ta'allukul ilmi tanjizi